muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam konteks Islam dan demokrasi ini, saya diminta untuk membentangkan suatu aspek yang penting berkaitan dengan ketatanegaraan, khususnya dalam konteks Malaysia, iaitulah integrasi nasional pasca politik baru. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, saya ingin mulakan perbincangan ini dengan melihat suatu ayat Al-Quranul Karim yang menjadi tonggak yang paling penting dalam konteks perpaduan dan integrasi nasional, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Daripadanya dijadikan kamu ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu supaya kamu mengenali di antara satu sama lain. Sesungguhnya mereka yang mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada-Nya. Ayat ini merupakan suatu trust yang penting dalam konteks pandangan Islam tentang perpaduan, tentang integrasi nasional, yaitu Islam melihat manusia ini adalah adik-beradik, seperti yang disebut oleh pengucap dasar sebentar tadi, saudara. Tidak ada suatu nilai perpaduan yang lebih hebat daripada melihat manusia ini datang daripada seorang ayah dan datang daripada seorang ibu. Sebagaimana yang disebut oleh penulis dan pemikir Islam zaman moden, iaitulah Sayyid Abdul A'la Al-Maududi, menyebut bahawa Islam melihat manusia ini dari segi hubungan darahnya, datang daripada seorang ayah dan seorang ibu. Iaitulah suatu trust yang penting sebagai menjadikan manusia ini bersaudara. Walaupun ia dibezakan dengan suku-suku dan kaum-kaum, kabilah-kabilah yang telah berlaku selepas diciptakan manusia yang pertama, iaitulah Adam dan Hawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, perkara kedua yang menjadi trust daripada ayat ini ialah bagaimana Islam menyatukan manusia, ataupun bagaimana Islam, pendekatan Islam dalam membentuk kesatuan dan perpaduan, di mana Allah menyebut dalam ayat ini manusia dijadikan bersuku-suku, manusia dijadikan berbangsa-bangsa, yang jelas menunjukkan bahawa Islam mendukung suatu pendekatan perpaduan, yaitu pendekatan tidak menghakis jati diri sesuatu kaum, tidak menghakis rupa bentuk sesuatu bangsa. Pendekatan Islam tidak seperti mana pendekatan sesebuah negara yang lain, yang mungkin untuk mereka membentuk suatu identiti bangsa, membentuk suatu kumpulan nasionalisme mereka berdasarkan kepada menghakis
nilai-nilai, rupa bentuk bangsa, identiti kaum yang dengan penghakisan itu akan menjadikan masyarakat manusia boleh bersatu dengan identiti kaum yang lain, rupa bentuk bangsa yang lain. Sebab itu kita lihat di beberapa negara yang melakukan pendekatan seperti ini, ia menolak kewujudan sekolah-sekolah yang melahirkan rupa bentuk bangsa dan identiti kaum. Bahkan kadang-kadang nama sesuatu bangsa, nama seseorang individu, ia tidak boleh menggambarkan identiti kaum dan rupa bentuk bangsa. Namanya mesti nama yang sesuai dengan bangsa dia, bangsa negara, walaupun bukan nama daripada identiti kaum. Ini di antara yang berlaku di Indonesia. Tidak digalakkan untuk mempelajari bahasa ibunda, kerana dikhawatiri dengan mempelajari bahasa ibunda itu akan menjadikan dan mengekalkan identiti dan bentuk bangsa dan kaum yang ada. Ini suatu pendekatan dalam pembentukan negara bangsa yang cuba diperkenalkan oleh beberapa negara, bahkan negara yang berhampiran dengan kita seperti Indonesia. Tetapi pendekatan Islam tidak begitu. Sebab Islam melihat perpaduan, integrasi dan juga pembentukan sesebuah bangsa itu mestilah dengan menghargai identiti bangsa dan kaum, menghargai rupa bentuk mereka. Sebab rupa bentuk dan identiti bangsa itu ada nilainya, ada budayanya. Setiap masyarakat ada budayanya, ada nilai yang tersendiri. Maka dengan sebab itu, pendekatan Islam ialah menghargai. Bahkan sekiranya dilihat dalam sirah Rasulullah SAW dan sejarah umat Islam, ia tidak menghakis sama sekali bangsa, kabilah. Kabilah Quraisy umpamanya, yang lebih daripada 10 kabilah. Bani Hashim, Bani Umayyah. Di zaman Rasulullah SAW, semangat kabilah itu tetap diteruskan. Dengan arti kata mengekalkan identiti kaum, keluarga, dan juga rupa bentuk bangsa. Tetapi ia tidak menjadikan sebagai suatu asas untuk berpecah. Itu Islam. Pendekatan Islam meragikan rupa bentuk bangsa, identiti kaum, sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Sebab itu PAS dan juga Pakatan Rakyat, kita mengambil suatu ketegasan dalam konteks mengekalkan sekolah-sekolah baik. Walaupun ia dijadikan sebagai alasan besar kepada golongan-golongan yang bersifat rasis, bahawa ia adalah halangan kepada pembentukan bangsa Malaysia. Pada pandangan saya tidak. Bahkan Al-Quran menyebut tidak, kerana konsep dan pendekatan perpaduan integrasi kaum menurut Islam ialah dengan mengekalkan identiti kaum dan juga berbentuk bangsa. Yang ketiga yang dilihat dari ayat ini ialah tujuan dan galakan Islam dalam konteks kita memperbanyakkan dialog yang disebut lita'aruf, untuk memperbanyakkan dialog, mencari titik-titik persamaan, mencari titik-titik persamaan untuk berkongsi sesama manusia, mencari titik-titik perbezaan yang tujuannya untuk menghormati sesama manusia. Kita sama dalam sesuatu perkara, kita berkongsi. Kita berbeza dalam sesuatu perkara, kita menghormati. Itu maksud dita'aruf, saling kenal mengenali, saling berdialog di antara satu sama lain.
Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, itu perkara pertama yang ingin saya sentuh berhubung dengan apakah konsep perpaduan dan integrasi sebagaimana yang digagaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang asal-usul dan rupa bentuk negara Malaysia. Sudah pasti kita tidak dapat lari daripada aspek sejarah yang membentuk negara kita. Kalau kita sebut negara kita ini terbentuk semata-mata kerana konteks sosialnya, pada pandangan saya ia tidak begitu tepat. Konteks sosial adalah sebahagian daripada rupa bentuk dan asal-usul negara Malaysia. Suatu lagi aspek yang kita tidak boleh nafikan menjadi asas kepada rupa bentuk dan asal-usul negara Malaysia ialah tentang asal-usul sejarah. Selain daripada konteks sosial, kita juga sebenarnya dibentuk oleh asal-usul sejarah, iaitu budaya, adat istiadat, sistem politik yang telah sedia ada sebelum pembentukan negara Malaysia. Lantaran itu, perlembagaan kita mengambil kira pendekatan dalam konteks perbahasan falsafah. Ia boleh dilihat perbahasan di antara Hegel dengan Rousseau. Hegel yang menekankan kepada asal-usul persejarahan dengan teori yang terkenal the philosophy of history ataupun falsafah sejarah. Manakala Rousseau menekankan pembentukan sebuah negara bangsa itu berasaskan kepada konteks sosial. Malaysia dalam konteks ini saya melihat menyatukan di antara kedua, sehingga melahirkan perlembagaan negara Malaysia yang tidak hanya menekankan konteks sosial tetapi juga mengambil kira asal-usul sejarah. Dan dengan sebab itu mengekalkan semangat ini, mengekalkan semangat di antara persefahaman membentuk konteks sosial dan menghargai sejarah yang telah berlangsung sebelumnya sehingga mewujudkan bangsa kita, budaya kita, masyarakat yang menjadi kepercayaan agama sebagai satu asas yang penting. Ia telah menjadikan perlembagaan negara kita cukup sempurna. Walaupun ada kelemahan-kelemahannya, untuk ketika ini ia menjadikan negara kita cukup stabil dengan perlembagaan yang ada. Dan Pakatan Rakyat, kita telah mengambil ketetapan yang paling asas dalam konvensyen yang pertama Pakatan Rakyat yang diadakan di Shah Alam, iaitu mempertahankan perlembagaan. 4 perkara yang terdapat dalam perlembagaan dipertahankan kerana ia adalah merupakan di antara aspek yang menekankan kepada apresiasi penghargaan terhadap sejarah dan juga menekankan kepada pembentukan negara berasaskan konteks sosial. Dengan arti kata yang lain, integrasi nasional yang diketengahkan oleh Pakatan Rakyat ini, ianya adalah turut mengambil kira pendekatan dan elemen-elemen asas yang penting dalam perlembagaan Malaysia. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentang politik parti. Bagaimanakah kita menekankan pembentukan integrasi nasional dalam konteks mendepani politik baru. Berhubung dengan politik baru ini, saya ingin menekankan di antara elemen-elemen yang penting dalam politik baru Malaysia, bahkan politik baru dunia. Bukan hanya Malaysia tetapi dunia. Yang pertamanya adalah tentang aspek kebangkitan semula agama.
Saya tak sebut Islam, saya sebut kebangkitan semula agama. Kerana di seluruh dunia agama telah bangkit semula. Agama telah bangkit semula setelah beberapa kurun sebelumnya ia dipinggirkan. Kebangkitan semula agama ini adalah merupakan suatu respon, suatu maklum balas terhadap isu-isu yang berlaku. Contohnya isu perang. Apa pandangan agama tentang konflik peperangan? Krisis alam sekitar. Apa pandangan agama sekarang tentang krisis alam sekitar? Agama telah memberikan sumbangan-sumbangan untuk menyelesaikan masalah dunia, menyelesaikan masalah manusia. Dan ia bukan hanya agama Islam, tetapi agama-agama yang lain. Maka saya sebut itu sebagai kebangkitan semula agama. Yang bermaksud kebangkitan semula agama itu bukan bermaksud elemen terorisme ataupun golongan mutatarrif, golongan yang melakukan ekstremisme agama. Bukan. Kebangkitan agama itu bermaksud elemen-elemen pengganas ekstremisme ataupun terorisme. Kebangkitan semula agama itu ialah bermaksud kembali kepada prinsip-prinsip agama yang sebenar, asas-asas agama yang sebenar. Kerana bila manusia berpegang kepada prinsip-prinsip agama, saya yakin mereka yang kuat berpegang kepada Islam, kuat berpegang kepada Kristian, kuat berpegang kepada Buddha, tidak mungkin mereka akan melakukan pertumpahan darah. Tak mungkin. Yang kuat berpegang kepada Hindu, ada satu prinsip dalam agama Hindu disebut ahimsa, ataupun suatu tindakan non-violence action, tindakan yang tidak mencederakan. Ini dalam agama Hindu. Sudah pasti mereka berpegang kepada pegangan itu. Tak mungkin mereka boleh melakukan pembunuhan, memerangi manusia yang lain tanpa kebenaran. Doktrin yang paling penting dalam agama Kristian, orientasi agama Kristian adalah love, the concept of love. Cinta bukan hanya kepada diri sendiri, bahkan kepada manusia. Mereka yang berpegang pada prinsip ini, saya yakin mereka tidak sanggup untuk melakukan keganasan kepada manusia yang lain, kezaliman kepada manusia yang lain. Jadi kebangkitan agama itu adalah kembali semula kepada prinsip. Ini di antara aspek yang penting. Sebab itu bila saya ambil sedikit isu yang berlaku, bila isu kalimah Allah dimomokkan oleh media-media Barisan Nasional, PAS, kenyataan Tuan Guru Presiden PAS, bahkan Mursyidul Am, kita mengambil aspek prinsip, kembali kepada prinsip, iaitu Islam tidak menghalang. Jangan keluar surah apa pula, jadi isu balik pula. Prinsipnya Islam tidak menghalang, bukan Islam menggunakan nama Allah. Itu jelas. Tidak ada seorang sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu aman, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya, tidak ada seorang imam pun, seorang sahabat pun, seorang tabi'in dari catatan-catatan sejarah mereka pernah menghalang orang bukan Islam menggunakan Allah tadi. Jadi itu maksud saya, bila kita kembali kepada prinsip Islam yang sebenar, maka ia menjadi asas kepada perpaduan. Yang kedua, politik dunia sekarang sudah berubah kepada nasionalisme
daripada nasionalisme kepada super nasionalisme. Sekarang kita sudah beralih ke suatu fasa. Kalau dahulu negara-negara dibentuk di atas asas nasionalisme, Jerman untuk orang Jerman, Perancis untuk Perancis, maka ia dibentuk dengan semangat nasionalisme. Dan suatu semangat bangsa ini menjadi asas yang kuat, bahkan menjadi suatu elemen perjuangan bagi sesuatu kaum. Sekarang ini dunia sudah menuju kepada super nasionalisme. Di Eropah sudah tidak dikenali lagi dengan British ataupun Germany, walaupun masih ada elemen-elemen itu, tetapi mereka sudah menuju kepada sebuah wilayah kenegaraan yang lebih besar, iaitulah EU. Afrika, walaupun Afrika boleh dianggap dunia yang ketinggalan berbanding dengan dunia yang lain, Afrika pun sudah membentuk suatu super nasionalisme, entiti super nasionalisme, iaitulah AU. Saya yakin satu masa nanti ASEAN juga sudah ada usaha ke arah itu. Manusia tidak lagi dibataskan dengan batasan bangsa, sehingga menjadikan semangat perkauman nasionalisme kebangsaan itu sedikit sebanyak, kalaupun masih ingin diraihkan, ia perlu dilihat dalam konteks yang lebih meluas, iaitulah bila kita membicarakan tentang persoalan super nasionalisme, aspek yang paling penting adalah aspek kemanusiaan. Semangat dasar perjuangan kita, hala tuju, kita hendaklah melihat manusia sebagai suatu makhluk, suatu masyarakat yang perlu dihargai. Jadi dunia kita sedang menuju kepada itu. Dan yang ketiga, generasi Y. Ini adalah elemen politik baru yang sebenarnya sudah berlaku sekarang, iaitu satu generasi yang lahir selepas generasi X ataupun boom generation, baby boom generation, yang mana mereka tidak terikat dengan ideologi-ideologi tertentu sebagaimana generasi dahulu. Mereka tidak terpengaruh dengan suatu pegangan falsafah tertentu, menjadikan mereka lebih ke, walaupun mereka mungkin tidak menyertai parti-parti politik, tetapi mereka sangat peka dengan politik. Mereka boleh melakukan perubahan politik lebih awal daripada generasi lama. Ini generasi Y yang sudah berlaku sekarang, dan walaupun istilah yang digunakan Gen Y oleh antropologi dan sosiologi ini, ia adalah merupakan suatu realiti yang berlaku. Penolakan ekstremisme agama, penolakan semangat ekstremisme dalam perkauman, rasis, ini sudah ditolak oleh golongan muda. Golongan muda sudah membuat penolakan itu. Dan mahu tidak mahu, Pakatan Rakyat PAS, kita kena melihat bahawa generasi yang akan datang ini lebih memikirkan tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang isu-isu saksama yang perlu dikongsi bersama. Tidak lagi melihat kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan perkauman rasis dan sebagainya. Ini adalah di antara langkah yang tepat yang diambil oleh Pakatan Rakyat untuk kita melihat hal-hal tuju arah golongan muda bahawa politik rasis, politik perkauman, ia sudah tidak lagi relevan dalam konteks negara Malaysia. Dan yang terakhir sekali yang saya ingin sentuh tentang era deconstructionism ataupun yang disebut sebagai era postmodernism, yang saya nak sentuh satu saja ayatnya. Dalam konteks deconstructionism ini, aspek yang paling penting ialah aspek argumen dan dialog, aspek hujah, dan hujah itu didialogkan untuk mencari persebahanan.
Saya ingin sebut perkara ini ada kaitannya dengan bila kita sebut negara sekular, negara Islam dan sebagainya. Era deconstructionism ini sebenarnya satu era yang kita kena lihat di mana kita perlu memperbanyakkan dialog. The concept of black and white, konsep hitam putih ini, konsep yang hanya sesuai dengan zaman sebelumnya. Dan dengan sebab itu, bila berlaku hitam putih, di antara pertembungan yang paling besar berlaku di antaranya dalam dunia Islam adalah di antara sekular dengan Islam. Sikit lagi, sekular dan Islam. Tetapi hari ini saya yakin golongan sekular yang mendukung kepada fahaman mereka, tujuan mereka untuk mencari kebaikan, untuk keadilan manusia, untuk mewujudkan keharmonian, mengelakkan peperangan. Golongan Islam begitu juga, mencari kebaikan, memberi keadilan kepada manusia. Jadi apa yang ingin saya simpulkan dalam era deconstructionism ini ialah sebenarnya era ini bukan era pertembungan di antara sekular dan Islam, tetapi era dialog di antara sekular dengan Islam. Saya tak sempat nak satu contoh. Contohnya mungkin selepas ini boleh ditanya. Suatu contoh yang sangat menarik di antara pertembungan sekular dan Islam ini ialah dalam aspek alam sekitar. Isu yang pernah berlaku di Zanzibar dan Misani, di Tanzania, di mana berlaku dialog antara sekular dan Islam, akhirnya membawa kepada kebaikan. Jadi era pertembungan ini, pertembung persisilangan sudah berlalu. Era sekarang adalah era untuk mencari matlamat yang sama, membentuk manusia yang baik dan masyarakat yang harmoni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Suhdi Masuki yang saya kira telah memberikan beberapa aspek dan pengertian tentang perkara-perkara asas Islam dan demokrasi. Ada satu perkara yang rasanya menarik untuk kita ujarkan, iaitu konsep supranationalism yang disebutkan oleh Doktor tadi. Supranationalism maknanya politik sekarang ni politik colorblind politics, politik yang tidak lahir berdasarkan kepada ras atau bangsa. DAP misalkan meletakkan Diana Sofia di Teluk Intan adalah salah satu strategi colorblind politics. Ini merupakan antara pendidikan yang cuba diberikan walaupun penuh dengan risikonya. Ya, risikonya adalah kalah, kan? Dan terbukti bahawa masyarakat masih mungkin di kawasan bawah bandar masih belum boleh menerima. Tetapi yang pentingnya adalah mengambil risiko semata-mata untuk memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu, meletakkan satu kaum di tempat yang banyaknya kaum yang lain yang mungkin boleh memberikan kesan besar kepada politik Malaysia pada masa depan. Jadi yang kedua ini saya silakan kepada saudara Intinelo untuk menyampaikan hujahnya, dan rasanya dengan menggunakan PowerPoint. Inilah dia orang wakil rakyat yang saya jarang lihat dia berceramah ada PowerPoint di situ. Jadi silakan kepada YB Intinelo. Terima kasih saudara moderator, pembaca majlis, pengerusi majlis, Profesor Madya, Dr. Haji Syaharuddin. Kalau tak ada PowerPoint ni, hari-hari politik ni ceramah tambahan masa. Itu masalah dia. Ada PowerPoint, kita fokus kepada apa yang nak disampaikan. Rakan-rakan dari panel, Dr. Jejusi, Dr. Sudi Masuki, rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Rakyat Johor, rakan saya, pengurusi DAP Johor, Saudara Ricinto, Saudara Hassan Aliman, dan rakan-rakan yang berhormat yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wadah Negeri Johor kerana
ada juga pengurusi Wadah Negeri Johor kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam program pada hari ini. Saya rasa topik yang kita nak bincangkan pada hari ini amat penting kepada politik Malaysia, kepada Pakatan Rakyat dan juga kepada DAP. Malah dalam retreat kita pada minggu lepas, bab Islam ini mengambil hampir separuh daripada program dalam retreat kita. Dan bukan tahun ini saja. Dan bertahun-tahun ini kita tiap-tiap tahun akan bincangkan soal wudhu dan juga soal bincangkan untuk mengenali Islam dan juga minda dan juga perspektif masyarakat Islam di Malaysia ini. Itu sebabnya saya besar hati untuk dapat mengambil bahagian dalam program pada hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan satu pembentangan berkenaan dengan perspektif bukan Islam terhadap Islam dan demokrasi. Ini bagi saya satu cabaran dan saya amat suka hati untuk berkongsi sedikit pengamatan, dan saya akan mengambil pendekatan untuk supaya bercakap secara ikhlas, bercakap secara jujur. Apakah perspektif daripada orang bukan Islam di grassroots? Saya bukan ambil pendekatan mungkin daripada ahli-ahli akademik ataupun ahli cari pandai, tetapi daripada grassroots. Saya ni ahli politik grassroots. Kalau nak minta kertas akademik daripada saya tak dapat. Saya minta maaf kepada urus setia, saya tak sediakan kertas akademik sebab ahli politik ini tak disiplin ya. Saya hanya siapkan presentation saya semalam. Kalau nak minta kertas akademik, kena jemput saudara Lim Chin Tong lah, untuk menyampaikan ucapan. Presentation saya untuk membuktikan saya ini masih amat dekat dengan PAS. Saya menggunakan warna hijau dalam presentation saya. Ada rakan saya daripada PAS kata saya ni PAS, saya ni wakil PAS dalam DAP. Memang pun saya banyak mempertahankan PAS daripada dulu dalam DAP dan juga sebelum pilihan raya umum ke-13. Saya akan mengambil beberapa perspektif. Ini daripada pandangan ataupun stereotip boleh katakan. Bagi saya secara generalnya pemahaman terhadap pendekatan Islam di kalangan non-Muslim di Malaysia ini amat rendah. Sebab pemahaman terhadap agama itu di kalangan masyarakat kita amat rendah. Sama ada daripada orang Islam kepada orang bukan Islam ataupun orang bukan Islam terhadap Islam. Amat rendah pemahaman terhadap agama ini. Amat di surface. Kalau tanya mana-mana orang bukan Islam, terutamanya masyarakat Cina, kalau tanya berkenaan dengan Islam, apa yang kamu faham tentang Islam? Saya rasa kebanyakan akan jawab, bukan Islam ini akan melihat Islam daripada perspektif satu agama, sebuah agama yang banyak larangan. Kalau tanya mana-mana Cina, apa itu Islam? Yang pertamanya tak boleh minum arak. Dia tahu apakah ciri-ciri orang Islam. Yang pertamanya tak boleh minum arak. Yang keduanya tak boleh makan khinzir. Itu ciri-ciri orang Islam. Yang ketiga ni tak boleh judi. Ketiga-tiga ciri ini bertentangan dengan orang Cina. Orang Islam tak boleh minum, tak boleh judi, tak boleh makan khinzir. Ketiga-tiga ciri ini semua dibuat oleh orang Cina. Ini ciri-ciri orang Cina pula. Judi, minum arak, makan khinzir. Secara general lah, bukan semua. Tetapi secara generalnya ini mungkin dikatakan satu cara hidup ataupun budaya kehidupan. Tengok mana-mana tempat di seluruh negara, termasuk negeri Johor, rata tempat ada kedai 4 ekor. Itu ciri dia. Ada, kalau pergi majlis perkahwinan, mesti ada arak, mesti ada minuman keras. Daging khinzir itu sebahagian daripada makanan tradisi orang Cina. Kebanyakan makanan-makanan ataupun dari kesis kita ada daging khinzir. Jadi ini ada ciri-ciri yang bertentangan. Kalau stereotip orang bukan Cina, tanya ciri orang Islam, ini dia. Dan juga kena berpuasa. Kena berpuasa 1 bulan sebelum hari raya. Mungkin satu lagi yang mereka tahu ini, orang Islam boleh beristeri 4. Tetapi apakah falsafah di belakang itu? Apakah pengertian di belakang semua itu? Mungkin kebanyakannya tak faham. Kebanyakan tak tahu mengapa kena puasa, mengapa tak boleh makan khinzir, mengapa orang
Islam boleh diisi 4. Pengertian di belakang itu tidak difahami. Bahkan saya cenderung selalu kata orang Tionghoa ini tak boleh bezakan antara selendang dengan tudung. Antara hari raya dengan malam hijrah tak boleh bezakan. Orang ingat kalau mak saya pun cakap hari raya itu tahun baru untuk orang Melayu. Hari raya Aidilfitri itu tahun baru untuk orang Melayu. Itu pemahaman dalam perspektif orang bukan Islam. Ini secara general di kalangan masyarakat kita. Ini secara general. Tetapi kebanyakannya tak faham bahawa Islam, konsep Islam sebagai adil, sebagai cara hidup, sebagai way of life, itu tidak difahami. Sebab untuk bukan orang Islam, terutamanya orang bukan Tionghoa dan juga orang India, dia konsep Islam dalam politik, konsep Islam dalam kenegaraan itu tak ada. Dalam budaya tak ada. Dalam Hindu tak ada. Tak ada kata ada cara mudah dalam politik, ada cara mudah dalam ekonomi, ada cara mudah dalam perbankan. Ada bank Islam tetapi tak pernah dengar ada bank Buddha. Tak pernah dengar ada bank Hindu. Dia pergi China, pergi India tak pernah ada bank Hindu, bank China tak ada. Kalau pergi bank China, Bank of China ada, Bank of Chongsan ada, Bank of Guangdong ada, Bank of Shanghai ada. Tetapi Bank of Buddha tak ada. Tak ada konsep agama dalam konsep kenegaraan itu tak ada, tak wujud di kalangan masyarakat bukan Islam. Jadi itu pemahaman untuk memahami mengapa politik Islam itu penting untuk orang Islam, konsep adil untuk orang Islam tidak difahami oleh masyarakat bukan Islam. Mungkin di kalangan orang Islam pun bukan semuanya faham. Betul lah. Terus terang kata lah. Di kalangan orang pun dia tak faham juga apa itu adil. Mungkin PAS ini, konsep adil ini diperluaskan oleh PAS, ditabai kepada ahli-ahli PAS. Tetapi di kalangan orang ahli-ahli UMNO, ini bukannya konsep yang diperkuatkan kepada ahli-ahli UMNO. Jadi untuk orang bukan Islam, terus terang saya kata, kebanyakan melihat dari sudut bahawa hanya sebagai satu agama. Tetapi Islam dengan demokrasi ini tidak dinampak sebagai satu keserasian. Tidak dinampak sebagai satu compatible. Tak faham, ramai tak faham. Orang bukan Islam tak faham. Mengapa perlu ada unsur agama dalam politik? Mengapa PAS perlu memperjuangkan agama dalam politik? Sebab mereka tidak melihat Islam dengan demokrasi itu sebagai compatible. Kalau melihat contoh-contoh Islam dan demokrasi, mereka akan melihat contoh-contoh seperti negara Iran, Arab Saudi, Brunei, dan negara-negara ini bukannya satu contoh negara demokrasi. Dan ini memberikan satu perspektif yang negatif di kalangan orang bukan Islam terhadap politik Islam. Yang kedua, dan timbul pula dalam keadaan di Malaysia ini ada banyak perspektif ataupun persepsi negatif daripada insiden-insiden yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Dan ini mencemarkan nama Islam. Dan ini datang daripada penguasaan undang-undang. Baru-baru ini ada beberapa insiden yang bagi saya adalah sesuatu yang amat buruk, yang telah mencemarkan nama Islam dan menakutkan orang bukan Islam terhadap agama Islam. Yang pertamanya kita lihat, sekarang ini MCA ada satu slogan baru. Dia kata di negeri-negeri Pakatan Rakyat tak boleh berkahwin dan tak boleh meninggal dunia dengan aman damai. Sebab berkahwin nanti pengantin kena diambil, dirampas, ditangkap oleh pihak penguasa. Kita lihat insiden seorang pengantin perempuan yang dikatakan sebagai Muslim dirampas ataupun dibawa lari oleh penguasa daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Dan ini menimbulkan satu persepsi yang amat negatif di kalangan orang bukan Islam terhadap agama Islam itu. Yang keduanya, insiden baru-baru ini di Pulau Pinang, pengebumian tanpa mayat. Majlis pengebumian sudah 3 hari, datang pula penguasa daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, mengambil mayat itu, kononnya dia orang Islam. Kononnya dia benar bukan Islam. Tapi selepas mahkamah membuktikan bahawa dia bukan Islam, baru dikembalikan. Tetapi the damage has been done. Itu masalahnya. Cara penguasa yang overzealous untuk melaksanakan ataupun memkuatkuasakan sesuatu itu telah menyebabkan bahawa terdapat persepsi yang negatif di kalangan orang bukan Islam terhadap Islam itu. Dan juga beberapa isu lain seperti isu pemulangan Bible, walaupun telah
minta oleh peguam negara untuk memulangkan Bible, tetapi JAIS masih tegas tidak memulangkan Bible kepada Majlis Bible Malaysia. Keempat, isu dia yang baru-baru ini, semua berlaku baru-baru ini dalam setahun ini, isu pemelukan agama, hak penjagaan anak. Adakah satu kes di Negeri Sembilan, dua suami isteri ini adalah pasangan Hindu, sebelum mereka bercerai, mereka berkahwin sebagai orang Hindu, telah beranak, tetapi lelaki itu nak meninggalkan isteri dia memeluk Islam dan membawa anak-anak dia memeluk Islam dan mengambil hak penjagaan anak. Mahkamah Syariah memberikan hak kepada suami dia. Tetapi dalam konteks di Malaysia, dasar yang telah digunakan oleh kerajaan pusat ialah kena lihat agama asal mereka sebelum mereka bercerai, semasa mereka berkahwin. Tetapi kerana ada pertikaian, maka ini telah menimbulkan satu persepsi negatif di kalangan orang bukan Islam. Kononnya, kalau orang itu sudah memeluk Islam, maka hak semua dia mutlak. Hak dia mutlak. Hak orang bukan Islam itu tak ada lagi apabila satu pihak telah memeluk agama Islam. Itu menunjukkan ataupun memberikan satu perspektif yang bahawa kalau kita ada pertikaian dengan pihak yang memeluk Islam, orang yang bukan Islam itu tak ada hak lagi. Itu persepsi yang telah ditimbulkan. Dan yang terakhir, mungkin ialah gambaran-gambaran yang amat negatif yang telah diberikan berkenaan dengan hudud. Hudud ini terutamanya daripada pihak-pihak yang kita kata usul kita, macam MCA, gerakan dan sebagainya. Mereka telah memberikan satu gambaran yang amat negatif tentang hudud, bahawa hudud itu bersama dengan potong tangan dan potong kaki. Tak ada benda lain. Hudud itu image dia potong tangan, potong kaki. Dia tak ada pemahaman lain, tak ada gambaran lain kecuali ini saja. Jadi apabila soal cakap hudud saja, orang semua takut. Ada kena tengok nanti mahkamah kita lepas dijatuhkan hukuman, ada orang secara terbuka akan dipotong tangan, potong kaki. Itu gambarannya. Dan juga perbincangan berkenaan dengan Islam. Apa-apa perbincangan berkenaan dengan Islam, perbahasan berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan Islam akan dilabelkan sebagai mencabar kedudukan Islam. Orang bukan Islam cakap saja Islam, ini mencabar Islam. Ini satu persepsi yang telah diperkuatkan oleh unsur-unsur macam Isma, macam Perkasa, sebab sehingga orang ramai tak berani cakap agama, tak berani sentuh soal apa-apa yang melibatkan perbincangan terhadap agama. Perbincangan seperti ini boleh ditaklifkan sebagai mencabar agama Islam. Saya berdiri di sini, kalau direkod nanti SB ambil, boleh kata saya mencabar Islam. Sebab itu persepsi ataupun satu pendekatan yang telah diambil oleh beberapa pihak di Malaysia ini untuk menutup segala perbincangan yang melibatkan hak hewan Islam berkenaan dengan orang Islam, di kalangan orang bukan Islam. Itu yang menyebabkan bahawa pemahaman terhadap Islam itu amat rendah. Sebab orang tak berani, masyarakat tak berani. Sehingga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat, kalau ada enactment dalam Dewan Undangan Negeri yang berkenaan dengan Islam, kadang-kadang kita tak berani ucap. Bukannya kita tak ucap, kadang-kadang tak berani. Sebab sentuh saja, adu nama cakap, oh ini tak boleh. Mana boleh orang bukan Islam ini, adu bukan Islam itu tak faham, duduk, tak faham, tak boleh bincang, ini nama Islam. Bukan dia faham sangat. Bukan dia faham. Dia tak tahu bahawa di kalangan orang bukan Islam ini ada juga yang belajar sejarah Islam, ada juga mengambil jurusan syariah. Kalau ada juga graduan undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa. Jadi, kerana persepsi ataupun perspektif yang diambil, pendekatan yang diambil oleh beberapa pihak, seumpama UMNO dan ISMA, telah menyebabkan perbincangan, segala perbincangan tentang Islam menjadi satu tabak, satu tipu di kalangan masyarakat. Ini tidak menggalakkan perbincangan dan pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Ketiga, Islam dan demokrasi. Saya nak mengambil peluang ini untuk memberikan sedikit mungkin perspektif harapan orang bukan Islam terhadap politik Islam. Gerakan politik Islam yang telah dikenali selama ini, mungkin sejak tahun 80-an,
Dia lebih kepada memperjuangkan isu negara Islam, isu hudud. Tetapi kita harap dan kita ingin melihat di Malaysia ini supaya gerakan politik Islam itu memperjuangkan agenda kenegaraan secara bersama. Agenda-agenda kenegaraan yang kita bincang pada hari ini, isu-isu ekonomi, isu-isu membentuk negara kita, isu-isu membina negara bangsa kita, itu perlu menjadi agenda kepada gerakan politik Islam. Dan istilah politik baru ini semakin popular. Sebenarnya saya sengaja meletakkan poin ini kerana saya ingat pada hari ini bersama-sama dengan panel saya ialah Datuk Saifuddin Abdullah dan juga Dr. Mujahid. Kerana kedua-dua ini sekarang ini berjuang politik baru. Baru-baru ini, beberapa hari lepas saya tengok mereka ada satu sidang apa bersama. Mereka nak menulis satu buku bersama, politik baru di Malaysia, mengambilkan pendekatan bipartisan supaya tidak terlalu partisan dalam pendekatan politik, bipartisan. Saya sengaja meletakkan poin ini dan juga untuk menjadikan sedikit perbincangan. Mungkin kita perlu bukan saja politik baru, tetapi gerakan politik baru Islam. Saya menggunakan istilah ini dengan cukup berhati-hati. Saya kata gerakan politik baru Islam. Saya tak berani cakap gerakan politik Islam baru. Kalau kata gerakan politik Islam baru, nanti ada pula dakwaan kata saya ini nak tukar mazhab pula. Nak tukar Islam ini, mana ada Islam baru. Islam itu Islam saja, tak ada Islam baru. Jadi saya strengthen ni gerakan politik baru Islam. Apakah agenda dan harapan kita untuk melihat agenda politik baru Islam ini dalam isu-isu demokrasi? Iaitu kita balik kepada isu-isu yang kita boleh perjuangkan bersama, yang melibatkan bukan sahaja masyarakat bukan Islam, tetapi juga memberikan kesan kepada masyarakat Islam sendiri. Banyak isu-isu dia, isu-isu kenegaraan dia. Antara yang saya fikirkan, yang saya letakkan, yang pertamanya yang paling asas, sistem pilihan raya yang adil dan bersih. Kerana Islam itu menitik beratkan nilai-nilai keadilan. Kalau sistem pilihan raya itu tak adil, itu tak Islamik lah. Mengapa kita tak boleh labelkan dia? Kalau kita nak perjuangkan sistem pilihan raya yang bersih, itu baru Islamic election. Kalau pilihan raya tak bersih, itu tak Islamic. Tak ada nilai Islam. Kalau pilihan raya itu tipu, pilihan raya itu tak adil, maka tidak ada nilai keislaman dalam sistem pilihan raya itu. Jadi, perjuangkan untuk sistem pilihan raya yang bersih dan adil bukannya melanggari mana-mana prinsip Islam. Kita tengok balik contoh. Tahun 2007, PAS menggerakkan puluhan ribu ahli-ahli PAS untuk bersama-sama dengan gerakan bersih. Tahun 2008, PAS bersama dengan DAP dan PKR menang besar. Jadi itu bagi kita boleh agenda bersama yang mengikat kita, yang merupakan satu agenda yang kita boleh bersama-sama membawa perjuangan ini supaya kita dapat bersama-sama memperjuangkannya. Yang kedua, ekonomi Islam. Ekonomi sekarang ini tak Islami. Sebab ekonomi negara kita ini penuh dengan rasuah, penuh dengan kronisme. Kalau kita kata nilai-nilai Islam, tak sepatutnya ada rasuah, tak sepatutnya bagi kontrak kepada kroni, tak sepatutnya bagi kontrak kepada saudara mara kita. Jadi kita nak perjuangkan ekonomi yang bersih, ekonomi yang adil, ekonomi yang tak ada rasuah, tak ada kronisme. Itu adalah bersamaan dengan ekonomi yang bersifat dan bernilai Islam. Jadi tidak berangkali nilai Islam. Yang ketiga, keterusan dan integriti dalam pentadbiran kerajaan. Kita dengar tadi banyak contoh daripada Profesor Siddiq, daripada rakan-rakan dalam Islam, dalam sejarah kerajaan Islam yang mementingkan integriti, mementingkan keterusan. Pentadbir dan juga pemerintah itu kena adil kepada rakyatnya, kepada anak-anak buah dia. Jadi integriti sistem pentadbiran kerajaan itu perlu dijadikan sebagai agenda kita. Dan agenda ini boleh dijadikan sebagai agenda bersama di antara gerakan Islam dan gerakan bukan Islam. Sama ada parti Islam ke parti sekular ke, kalau kita perjuangkan agenda ini tak ada konflik, tak ada masalah langsung. Dan pada masa yang sama tidak membelakangkan nilai-nilai Islam untuk gerakan Islam. Yang keempat, sistem kehakiman yang adil dan saksama. Ini juga bagi saya tidak ada konflik dengan perjuangan politik Islam. Sistem kehakiman yang adil dan saksama itu juga merupakan aspirasi dan perjuangan untuk gerakan Islam. Dan bagi konteks Malaysia,
kita melihat pada hari ini masalah yang paling besar di kalangan negara kita, di kalangan masyarakat kita, masih merupakan isu kemiskinan. Dan isu kemiskinan ini yang paling ramai, yang masih berada di tahap kemiskinan, ialah di kalangan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Jadi untuk memperjuangkan fokus kepada peningkatan taraf sosio-ekonomi rakyat untuk membentuk kemiskinan, itu merupakan satu agenda bersama yang kita boleh perjuangkan, yang boleh dijadikan satu agenda untuk politik Islam, untuk gerakan politik Islam, untuk membebaskan orang-orang Islam daripada kemiskinan. Bukankah ini semua berlandaskan juga nilai-nilai Islam? Dan kita ingin lihat supaya ini dijadikan agenda. Dan satu lagi ialah agenda untuk membina peradaban tamadun. Saya belajar di Aliran Kebangsaan. Semasa Form 6 dulu kita ada paper sejarah Islam. Banyak contoh-contoh sejarah ketamadunan Islam yang gemilang. Ada pakar, pakar matematik, ada pakar arkeologi, ada pakar, semua pakar-pakar daripada zaman kegemilangan Islam. Tetapi kita tak fokus kepada masyarakat kita untuk membina satu peradaban ataupun ketamadunan di kalangan masyarakat Malaysia. Seperti yang dikatakan tadi, Malaysia ini cukup dinamik. Sebab kita ada tamadun daripada Islam, ada sejarah dari tamadun Cina, sejarah tamadun India. Tetapi kita tidak menggunakan kekuatan ini untuk membina sebuah masyarakat ataupun masyarakat bangsa Malaysia yang bertamadun dan mempunyai asas-asas peradaban. Jadi, marilah kita, gerakan Islam, gerakan bukan Islam, untuk bersama-sama berfokus kepada isu-isu ini untuk membina negara bangsa yang hebat, yang bernama Malaysia. Yang next. Mungkin isu ini saya nak sentuh juga, iaitu kepada satu persoalan yang saya ingat, yang ingin lontarkan untuk provoklah sedikit pembahasan, perbincangan. Dan cuba kita fikir juga kepada mungkin para pemikir dalam PAS, Pusat Penyelidikan PAS dan juga rakan-rakan dalam wadah. Ialah, bolehkah gerakan politik baru Islam ini di Malaysia memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai adil tanpa fokus kepada hudud semata-mata? Nah, ini satu persoalan yang provokatif lah. Saya minta maaf kepada rakan-rakan PAS. Ini semua orang rakan-rakan dalam PAS tahu pendirian DAP dalam perkara ini. Kita bukannya nak mengapi-apikan sentimen di sini, tetapi untuk satu perbincangan secara ilmiah, kita nak provoke satu persoalan ini supaya dapat diperbahaskan, dapat kita fikirkan bersama. Adakah boleh gerakan Islam di Malaysia memperjuangkan nilai-nilai ataupun isu-isu adil, tetapi bukannya fokus kepada hudud? Ini persoalannya. Sebab kalau persoalan ini kita dapat jawab, kita dapat atasi, Pakatan Rakyat tidak akan, bagaimana Barisan Nasional nak provoke kita pun, bagaimana Barisan Nasional cuba pun, Pakatan Rakyat tidak akan menjawab. Kalau kita dapat menjawab persoalan ini, fokus kepada prinsip dan nilai-nilai Islam dalam perundangan, tetapi bukan hudud. Saya semalam, semasa saya buat sedikit research dalam internet, saya terjumpa satu artikel ataupun satu research yang telah dibuat oleh Pew Research Center 2 tahun lepas, yang melihat kepada pandangan masyarakat di negara-negara dunia Islam yang ada yang baru melalui revolusi, melalui Arab Spring dan sebagainya. Ada 6 negara di sana yang telah dikaji sedikit. Pertanyaan ini, salah satu pertanyaan ialah, adakah perundangan perlu berasaskan kepada Quran semata-mata? Ada pandangan yang berbeza berkenaan dengan sejauh mana Quran itu perlu diterapkan dalam perundangan negara itu. Ada 6 negara di sana. Di antara 3 negara, di antara 6 negara itu, 3 negara mengatakan, majoriti katanya strictly follow the Quran. Perlu berasaskan Quran secara tegas. Iaitu Pakistan 82%, Jordan 72% dan Egypt 60%. Okay. Tetapi 3 negara lain yang seringkali kita dijadikan sebagai contoh, Tunisia, Turki, Lebanon, hanya kurang daripada 20% mengatakan, daripada masyarakat yang dikaji selidik itu, mengatakan bahawa perundangan negara itu perlu mengikut Quran 100%. Tetapi mereka mengatakan bahawa kena mengikuti values
dan prinsipal, iaitu nilai dan juga prinsip-prinsip dalam Islam. Nilai dan prinsip dalam Islam. Bukannya ambil sebulan ataupun 100%, tetapi nilai dan prinsip dalam Quran itu, dalam Islam itu perlu diterapkan dalam undangan. Tetapi bukannya 100% mengikut Quran ataupun ayat itu mengikut Quran. Di Tunisia 64% bersetuju bahawa perlu ada nilai Islam, tetapi bukannya 100% mengikut Quran. Di Turki 44% dan di Lebanon 35%. Itu persepsi ataupun perkembangan di kalangan masyarakat Islam di beberapa negara yang ramai Muslim. Di antara negara yang kita sering ingin menjadikan dia sebagai model, Turki, itu adalah persepsi di kalangan masyarakat Islam. Dan mungkin ini sedikit bahan untuk kita bincangkan dan kita fikirkan. Dan aspirasi bukan Islam Muslim kepada demokrasi Malaysia. Ini juga kita ada berbincang dengan rakan-rakan PAS 2-3 hari lepas. Orang bukan Islam ini aspirasi, terutamanya generasi muda pada hari ini, ialah mereka nak terlibat dalam proses pembinaan negara, nation building. Kerana kita telah menjangkaui satu proses bahawa orang bukan Islam, orang bukan Melayu itu melihat Malaysia ini sebagai bukan negara mereka. Kalau tahun 60-an, 70-an, generasi datuk saya mungkin masih melihat negara China sebagai tanah besar China sebagai negara mereka. Tetapi generasi kita pada hari ini tidak melihat lagi China ataupun Indonesia ataupun India sebagai negara asal kita. Kita melihat Malaysia sebagai negara kita. Jadi aspirasi harapan generasi muda bukan Islam ialah untuk bersama-sama dengan kaum majoriti, untuk bersama-sama dalam terlibat dalam segala proses pembinaan negara, isu kenegaraan. Apa-apa isu yang melibatkan negara kita, mereka ada minat dan mereka berharap untuk bersama-sama. Lihat fenomena yang berlaku dalam Mesir, dalam himpunan hijau, gerakan melawan anti-Zionis. Generasi muda bukan Islam terlibat bersama-sama. Dan masa yang paling baik untuk menyatu padukan antara umat Islam dan umat bukan Islam ialah semasa perhimpunan macam Mesir. Ramai anak-anak muda bukan Islam yang mempunyai persepsi yang cukup positif dan cukup baik kepada PAS ialah semasa Mesir. Kerana kebanyakan mereka kalau pertama kali tak pernah pergi demo, kena sembur air, kena gas pemedam mata, yang bagi garam kepada mereka, yang bagi air kepada mereka ialah ahli-ahli unit amal, pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota unit amal, ahli-ahli PAS. Jadi ini memberikan satu proses penyatuan di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Dan mereka berharap perdebatan politik, segala perdebatan berkaitan dengan politik di Malaysia ini tidak menjadi inklusif, perlu menjadi inklusif dan bukannya eksklusif. Bukannya ini soal Islam hanya untuk orang Islam, ini soal negara nak cakap pasal hukum hudud hanya orang Islam boleh bahaskan. Ini eksklusif. Tetapi kebanyakan generasi kita, orang muda dan orang bukan Islam, mahu juga terlibat dalam proses ini. Kerana mereka merasakan kita juga stakeholder. Apa-apa perundangan yang dilaksanakan, yang diperkenalkan, itu akan memberikan kesan kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi nak terlibat dalam perdebatan ini, proses pembahasan ini, perlu terlibat. Dan mereka mahu melihat sistem demokrasi yang sihat, iaitu ada persaingan dalam sistem dua koalisi, Barisan Nasional versus Pakatan Rakyat, dan juga di kalangan moderate dengan ekstremis. Jadi sistem dua koalisi ini adalah aspirasi dan harapan masyarakat bukan Islam untuk melihat supaya demokrasi kita menuju ke arah ini dan bukannya ke belakang. Dan bukannya sistem dua kaum, bukannya antara Melayu dengan bukan Melayu, bukannya antara Islam dengan bukan Islam, tetapi sistem dua parti, sistem dua coalition yang mempunyai pandangan yang berbeza dalam perkara-perkara asas kenegaraan, tetapi bukan berdasarkan kepada kaum dan agama. Dan yang terakhir sekali, saya rasa kita amat harap juga ada suara gerakan Islam yang progresif yang dapat timbul ataupun dapat drive ataupun memandu pembahasan dan perbincangan dalam masyarakat kita. Terlalu lama kita kedengaran NGO-NGO seperti ISMA, Perkasa yang mewakili kononnya suara Islam. Dan kita yakin itu ISMA dan Perkasa itu tidak mewakili suara gerakan Islam.
yang sepatutnya mewakili suara gerakan Islam selain daripada parti politik, selain daripada PAS, ialah NGO-NGO seperti Wadah, ABIN, JIN. Sepatutnya NGO-NGO ini yang mewakili suara progresif Islam. Tetapi amat malas sekali, suara-suara NGO seperti Wadah tidak begitu kedengaran berbanding dengan Islam. Publicity ataupun persepsi masyarakat bukan Islam, NGO Islam ini Islam saja. Kalau tanya orang bukan Islam, siapa Wadah, mungkin kebanyakannya belum tahu lagi. Dan ini saya harap adalah harapan supaya NGO Islam seperti Wadah boleh memainkan peranan yang lebih besar dalam perbincangan dalam masyarakat kita. Yang terakhir sekali saya rasa saya nak menyimpulkan presentasi saya dengan satu gambar, iaitu gambar ini saya ambil daripada internet juga, gerakan di Mesir, iaitu orang Islam, orang Muslim dahagakan demokrasi, we want demokrasi. Dan saya yakin ini adalah fenomena bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, termasuk di dunia Islam, bahawa orang Islam memperjuangkan demokrasi dan mereka mahukan sistem demokrasi itu dapat dipertahankan untuk negara-negara supaya terus menjadi sistem untuk membina negara dan untuk mewakili masyarakat. Jadi itu saja pandangan saya. Saya harap tuan-tuan dan puan kita dapat berbincang sekejap nanti. Kalau ada apa-apa yang tersilap cakap, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Encik Long. Saya kira satu pandangan yang sangat menarik, satu pandangan yang terbuka, yang memberikan beberapa bukan saja peringatan tetapi bagaimana kita harus bertindak dan melakukan beberapa siri-siri penjelasan-penjelasan tertentu, dan sudah tentu ia juga menjabar Wadah bagaimana kadang-kadang bukan dia mau bercakap, tidak diberikan tempat untuk bercakap. Isma walaupun tak ramai orang tetapi diberikan tempat bercakap sampai setiap hari ada saja kenyataan, yang kenyataan-kenyataan yang tidak menggambarkan pandangan Islam dan juga gerakan Islam dalam konteks politik Malaysia. Jadi pandangan-pandangan yang berhormat Encik Long itu bukan satu pandangan yang saya kira amat jujur dan memberikan beberapa penjelasan-penjelasan tertentu apa yang sepatutnya kita lakukan dalam segi tindakan itu. Jadi mungkin segala bukan saja jawapan, tetapi pandangan yang lebih jelas akan cuba dijelaskan oleh Dato' Ida Jauzi, iaitu Ahli Parlimen Batu Pahat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam musi Prof. Syarudin, rakan-rakan danau Indo, kita dengar dalam beberapa buku rakan-rakan seberang yang lain, Ustaz Azmi, saudara Panglima PAP di Johor yang datang dari Selangor, dia juga orang Selangor di Johor di Selangor, dan rakan-rakan yang lain. Saudara Anthony tadi menyebutkan bagaimana persepsi orang lain terhadap Islam. Saya kecil-kecil dulu kalau ditanya pada orang bukan lain, ditanya, "You kenal tak Islam?" "Oh, Islam. Kau tahu yang potong tau." Itu satu lagu ciri yang bila tinggal Islam kan, kita bila you kena potong tau. Dengan centang, you kena bersedia untuk dipotong. Atau memang dah potong. Saya dari keadilan yang sebenarnya mewakili pemikiran Abim Wadah dalam pendekatan kita. Saya diminta membincangkan soal bagaimana konsiliasi sebagai pendekatan untuk melihat menangani konflik dalam masyarakat kita. Saya nak
perbincangan saya jadi lebih mudah bila dengar pandangan, terutama daripada pagi tadi Ustaz Sidik, Fadil, kemudian Anthony, itu Dr. Dudi. Saya dalam kerangka fikir saya nak bincangkan dari 3 dimensi. Di mana kita sekarang, ke mana kita nak pergi, bagaimana kita nak pergi dengan mengambil konsiliasi sebagai pendekatan. Jadi di mana kita sekarang dan ke mana kita nak pergi itu sudah banyak dibincang. Ke mana kita nak pergi itu ialah ke arah politik baru yang dah disebut tadi di sana sini, yang saya akan cuba rumuskan beberapa yang penting. Di mana kita sekarang menggali politik lama, politik feudal, atau sekarang diperbarui dalam neo-feudal, feudal dalam bentuk baru. Jadi sekarang ini sebenarnya ada pertentangan yang agak hebat antara pemimpin dan politik neo-feudal dengan pemimpin dan politik dalam demokrasi baru. Itu yang sedang pertentangan sekarang, yang sedang berlaku. Dan oleh kerana quote-unquote kedangkalan ilmu dan maklumat kita, maka kita sering terjebak, masyarakat kita sering terjebak dalam pertentangan ini. Dan untuk menyelesaikan kemulut inilah saya fikir pendekatan kefahaman dan pemahaman, kalau Ustaz Sidik tadi menggunakan pendekatan pencerdasan, harus dilakukan terhadap umat bagi mewujudkan konsiliasi, iaitu kefahaman terhadap soal-soal pokok. Tapi ini tidak mudah, kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini sejak merdeka dan sejak sebelum merdeka, telah berlaku apa yang kita dalam sebagai seorang ahli sosiologi kita sebutkan sebagai telah berlaku proses pemasyarakatan, pembudayaan, pendidikan, indoktrinasi. Dalam proses pembudayaan dia mewujud satu norm, satu nilai yang akhirnya diterima sebagian besar oleh masyarakat. Dan proses pemasyarakatan dia membentuk satu norma, sekali lagi diterima pula oleh masyarakat. Proses pendidikan atau miseducation dia memperkukuhkan norma dan nilai yang dimenani tadi. Dan indoktrinasi pula itu diperkukuhkan oleh agensi-agensi seperti yang saudara sebutkan tadi, yang saya pernah menjadi timbalan ketua pengarahnya, Biro Tata Negara dan badan-badan yang seumpamanya. Cuma saya must put on record, saya mesti sebutkan dalam time saya itu pendekatan berbeza. Ini persyarahan lain lah untuk kita tunjuk apa yang kita buat dalam masa kita diberi amanah sekejap dulu dalam Biro Tata Negara. Jadi saudara, saya nak terus saja tentang politik baru yang kita nak wujudkan. Antara ciri yang disebutkan tadi ialah soal adanya apa yang kita sebut engagement di kalangan dalam masyarakat. Ataupun kalau saya meletakkan pada asas pemikiran saya tadi, saya nak sebutkan politik baru ini dilihat dua perspektif, dari segi kepimpinan dan dari segi sistem demokrasi itu sendiri. Dilihat dari segi kepimpinan, istilah Ustaz Sidik menyebutkan kepimpinan yang disayangi oleh umat. Kenapa dia disayang? Kerana sifat adilnya, saksamanya, keterbukaannya, kasih dan sayangnya kepada umat, memikirkan umat dan masyarakat itu lebih. Dan tidak hipokrit dalam penyataan. Dia punya kata-kata rakyat diutamakan itu hanya momokkan, tapi yang lebih diutamakan sebenarnya kroni diutamakan. Jadi kepimpinan yang demikian, kepimpinan yang terbuka kepada kritik dan pandangan. Jadi ada ciri kepimpinan yang menjalankan dua tugas utama, iaitu mendidik umat dan membangun budaya. Mendidik umat, mencerdaskan umat, supaya umat akhirnya, masyarakat akhirnya, rakyat masa akhirnya boleh membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang palsu, mana yang salah, mana yang betul. Ya, ada direction, ada cita-cita dan alisma untuk kehidupan pada masa depan. Tetapi untuk menampung perubahan dalam insaniah ini, maka kepimpinan juga bertanggung jawab untuk membina persekitaran budaya yang kondusif, yang membenarkan dialog terbuka, engagement terbuka, perbincangan terbuka, tidak dibataskan ataupun sengaja diperbataskan untuk mengekalkan rakyat kekal
dalam zaman tidak bermaklumat, dalam keadaan tidak bermaklumat, atau lebih terus diperburukan. Ya. Jadi kita nak pemimpin yang demikian, itu pemimpin baru yang kita harapkan. Dan ini yang kita harapkan di kalangan berlaku di kalangan pimpinan dalam keadilan. Ya. Dalam PR, dalam keadilannya, PAS dan JP-nya, ada keterbukaan berdialog, ada keterbukaan perbincangan berasaskan trust ilmu, suluh ilmu. Ya. Ini yang kita nak wujudkan. Ya. Sebenarnya untuk pengetahuan saudara Anthony, ya, masa saya muda-muda dulu kita dah ada dialog dengan bos JP di Malaysia. Masa saya awal-awal dalam ABIM dulu. Selepas saudara Anwar Ibrahim masa itu sebagai Presiden ABIM membukakan Islam sebagai penyelesaian pada masalah masyarakat majmuk. Nah, jadi selepas itu ada dialog kita. Ya. Seawal 1980s, ya, 1980-an. Ya. Jadi sebelum kita menuntut keterbukaan di kalangan pimpinan UMNO BN, kalau kita terus secara minta maaf pelan saya disebutkan begitu ataupun dalam politik barisan politik UMNO itu, maka kita di kalangan kepimpinan PR harus ada keterbukaan untuk menelaah khazanah-khazanah ilmu ini dan mencari pendekatan yang disebut oleh Anthony Long dengan baik, yaitu mencari asas-asas persamaan untuk kita bergerak. We have a lot in common. Kita mau menegakkan soal keadilan, soal kebenaran, kita nak menegakkan kebebasan bersuara, kita mau menegakkan ada partisipasi masyarakat dalam pembinaan negara bangsa, dalam pembinaan dasar. Yang ini sebenarnya kemahuan orang muda sekarang yang dikatakan new politik itu ialah mereka mahu turut serta. They want to participate. Bahkan ada suatu participative politics. Yang ini yang nak dinafikan oleh UMNO BN. Mereka tidak mahu rakyat cerdik. Kalau rakyat cerdik, mereka akan kena tolak. Kalau rakyat cerdik dan cerdas menjalankan tradisi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu, UMNO BN memang tertolak. Saya selalu sebutkan, politik lama mau mengekalkan masyarakat dalam dua keadaan, bodoh dan miskin. Kalau bodoh dan miskin, politik lama dia akan hidup subur. Tapi kalau masyarakat senang dan cerdas, mereka tidak ada tempat. Sebab itu kalau saudara tengok di bandar-bandar, di Shah Alam, di Kuala Lumpur, umumnya bandar-bandar besar, ini politik lama dan orang dari pimpinan politik lama itu tertolak. Kalau ada yang selamat, ada satu dua lah. Dengan misalnya di Johor Bahru, dan saya sebutkan dengan orang yang menang di Johor Bahru, saya kata Johor Bahru ini menang kerana you, orang pilih you, bukan pilih parti you. Kalau parti you dah awal dengan tolak dah, walaupun lepas beliau berhujah lepas itu. Jadi saudara, ini ciri politik baru yang kita hendak dari segi kepimpinannya dan dari segi politik demokrasi yang nak diamalkan. Politik demokrasi yang diamalkan antara yang saya sebut tadi ialah soal kesediaan adanya engagement, public engagement dan participative politics, dan mahukan sebuah sistem demokrasi yang adil, ada perbincangan yang terbuka, ada kesediaan mendengar. Sebab kalau ikut kita orang kat parlimen di pengalamannya adalah yang baru lepas tak ada nak dengar lah. Dia putus saja. Maka dengan ini diputuskan, digantung 6 bulan. Habis. Baik, kita tak kena lagi tadi belum lagi dah. Cinta mu belum kena, pasal ni semua orang baik-baik dekat parlimen. Jadi ni orang baik lah. Pendekatan yang pun baik.